sendiri. Sebab saya melihat secara umumnya integriti ataupun etika hidup di atas muka bumi ini dipelopori oleh, di antaranya dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW dan pemimpin-pemimpin dan masyarakat Islam awal dahulu. Sekarangnya ianya hilang daripada orang Islam. Kalau tak hilang pun pada di tahap yang begitu rendah, dan segala akhlak dan peradaban Islam dijalankan oleh orang lain, orang bukan Islam. Usaha kita mesti mengembalikan etika dan akhlak itu kepada orang Islam dan kepada masyarakat umumnya. Integriti dia bukan satu law, undang-undang, dia adalah satu etika. Etika inilah yang kita lihat hilang. Kalau kita lihat di sudut indeks rasuah, kita rasa malu bila disenaraikan hal statistik rasuah. Paling baik dapat kepada Dubai 5.6, Malaysia 4.3 indeksnya. Negara yang lain, negara Timur Tengah, tak boleh ukur indeks, terlalu rendah. Bayangkan negeri yang paling banyak, negara yang paling banyak melahirkan ulama, iaitu Mesir. Negara itulah di antara indeks rasuah yang cukup rendah, di bawah 4.0. Artinya segala etika, segala tamadun, segala akhlak yang pernah umat Islam merasa megah satu ketika dahulu, sekarang tidak ada di dunia Islam. Saya tidak menyentuh mana-mana parti politik. Umumnya kita lihat yang paling rendah indeks rasuah jatuh kepada Somalia dan Afghanistan. Tak apalah kita letak negeri itu dalam keadaan huru-hara, tak menentu sistem politiknya. Tapi negeri yang stabil pun indeks rasuah masih berada di tahap yang cukup rendah. Kita nak mengembalikan integriti itu, kita kena akui di sudut kerajaan, terutama pegawai-pegawai kerajaan. Mereka yang dilatih oleh British dahulu lebih tinggi nilai integritinya dibandingkan dengan selepas merdeka. Saya akui disebut oleh rakan saya tadi, di antara yang integriti yang agak tinggi, terutama dalam bidang rasuah dan penyalahgunaan kuasa, mendapat uang untuk pribadi, yang tinggi di antaranya Tengku Rahman, Tun Razak dari zaman mereka. Walaupun mereka parti lain, saya puji di atas nilai yang ada pada mereka waktu itu, memisahkan harta kerajaan dengan harta pribadi. Sudah tentulah contoh yang kita bawa selalu ialah Umar bin Aziz. Bagaimana di zaman kehebatannya beliau boleh memisahkan harta kerajaan dengan harta pribadi, sehingga nak menulis surat kepada gubernur, kepada pegawai kerajaan digunakan pelita ataupun lampu daripada wang kerajaan. Nak tulis surat pada kaum keluarga, dia guna pelita pribadi. Ini pemisahan ini dipelopori oleh Umar bin Aziz. Tapi sayang sekarang yang menyebut nak berjuang, nak memerintah cara Umar bin Aziz, Lim Guat Eng. Kita jangan dengar daripada mulut orang Islam yang bercakap begitu. Sebab itulah kita lihat nilai-nilai ini. Begitu juga kita bila kita lihat kita daripada parti Islam, selesailah masalah integriti ini. Selalu kita menyebut, tengok, tak ada penangkapan pun daripada SPRM menandakan kerajaan kita bersih. Artinya dilihat integriti itu di sudut law, bukan. Dia di sudut, kita kata dia adalah bentuk etika, bukan di sudut law atau undang-undang. Ini yang perlu kita lihat. Bila dapat kuasa pula kita kena lihat secara menyeluruh. Sekarang
yang paling banyak didakwa dan ditangkap misalnya di Indonesia adalah parti Islam, PKS. Menterinya adalah isu daging lembu, sopa sini juga hal lembu. Dan banyak lagi kes-kes yang kita lihat. Kita pergi ke Indonesia, TV1 yang menceritakan hal rasuah yang tersangka di sana tertuduh dipanggil tersangka daripada PKS. Sebab itu soal etika, soal integriti ini dia menyeluruh. Dan kita daripada gerakan Islam ataupun parti Islam mesti mendahului, mempelopori hal-hal seperti ini. Inilah hadirin sekalian yang kita lihat misalnya hal rasuah. Dalam Islam disebut ar-rashi wal murtashi finnar. Dia meletakkan satu garis etika, bukan di sudut hukum. Sebab hukum ni, undang-undang ni kadang-kadang silap teknikal boleh lepas. Tapi di sudut etika, kalau dia ada etika, nilai-nilai itu dia tidak buat. Kita heran kenapa rasuah paling rendah berlaku kepada orang bukan Islam di Finland, Sweden, Denmark. Mereka tak baca pun ayat ar-rashi wal murtashi finnar. Jepun, sebuah negara yang rakyatnya punya etika yang cukup tinggi. Nilai-nilai yang ditanam sejak sekolah menyebabkan mereka benci rasuah dan benci penyelewengan. Sepatutnya orang Islam mengatasi mereka, tapi kita hilang tamadun itu. Ini yang kita kena lihat secara yang berani, hadirin sekalian. Kemudian saya sebut kita ni pada umumnya lah. Kadang-kala kita tak dapat bedakan duit peribadi dengan duit kerajaan. Saya pengalaman dengan kawan-kawan, tak kira apa parti politik lah. Bila dia belanja kita, dia kata, makan. Ini boleh claim daripada kerajaan. Dia suruh order apa pula sebab dia ada boleh claim. Tapi kalau duit dia sendiri, dia bawa pergi bawah pokok. Dia tarik satu, roti canai. Sebab kita kata kenapa minum di sini hari ni? Hari ni duit saya. Hari itu yang saya suruh makan itu duit kerajaan. Nampak? Artinya bila duit orang, patutnya dia kena terbalik. Duit peribadi dia bawa pergi tempat makan yang agak mewah. Duit kerajaan dia orang ramai, dia mesti kena jaga. Ini uang kerajaan. Saya cakap ni pengalaman yang saya lihat dan pengalaman. Saya ada di satu restoran di Alostar. Saya duduk di meja yang lain. Bukan kerajaan, duduk satu meja yang lain. Datanglah kakak tu kira dah habis makan kira. Dia kira-kira lebih kurang adalah RM50. Kakak tu pula jenis suara dia kuat. Meja nombor 5, RM50 tulis 100. RM50 tulis 100. Saya nampak pegawai kerajaan tu, dia nampak muka saya di sebelah. Mereka berbisik sesama mereka kerana malu. Rupanya sudah jadi kebiasaan. Makan RM50 tulis 100, makan 100 tulis 200-300, sebab dia boleh claim. Kumpulan satu meja itu, saya lihat wajah-wajah mereka berbagai parti. Mungkin ada daripada parti saya. Artinya ini soal etika. Begitu juga di kalangan orang politik. Orang politik lagi teruk lah. Kadang-kala itu satu jemputan daripada kerajaan untuk hadir program Merdeka. Dia tak hadir program kemerdekaan itu, tapi dia klaim kata dia hadir. Sebab dia boleh dapat taman kapal terbang, hotel, wang makan dan sebagainya. Bagi saya, ini bukan soal law, bukan soal undang-undang, soal etika yang hilang daripada masyarakat kita, yang perlu kita bawa balik dalam masyarakat kita. Dan usaha institut ini buat begini, saya cukup seronok. Memanglah kehadiran hari ini tak ramai. Cuba letak tajuk hari ini, mari kita telanjangkan kepincangan UMNO dan Barisan Nasional. Melimpah di luar. Tapi bila nak bercakap soal etika, soal nak pergi ke dalam,
memang dia perlu kepada fikiran. Ini hadirin sekalian yang kita kena lihat perbezaan kita dengan negara-negara yang lain, supaya kita khazanah terutama orang Islam ini hilang daripada kita. Saya ambil pengalaman pribadi. Saya berjalan di New Delhi, jalan-jalan dengan isteri saya sekali lah. New Delhi tak buat isteri ni bahaya. Sebab di sana ada jenis-jenis hijau lah semua tu. Saya sewa sebuah kereta dengan rakan. Saya nak pergi makan. Saya kata saya nak kedai makan di kawasan yang bersih. Kereta saya sewa itu pemandunya daripada Nepal. Nama pun saya ingat lagi, nama Deepak orang tu. Deepak juga nama pun. Selalu pegawai saya banyak ni Deepak. Saya kata nak restoran yang bersih. Dia kata, you want clean area, non-Muslim area. Kalau nak kedai yang kotor, Muslim area. Saya cukup marah. Saya kata, ini cakap macam ni apa ni? Dia bawa saya. Memang betul. Pergi kawasan orang Islam di Delhi itu penuh dengan kekotoran. Bau air kencing yang merata, sampahnya semua. Mari kawasan orang bukan Islam bersih. Sedangkan kebersihan sebahagian daripada iman. Kenapa pelaksanaannya ada kepada orang bukan Islam? Ini cabaran kepada kita semua. Begitulah juga kalau kita pergi ke Bukit Kayu Hitam, belah sini, Danau belah sana. Kita lintas saja danau, kita lihat perbezaan yang paling nyata ialah tandas. Tandas di Thailand umumnya bersih. Walaupun kedai makannya itu kita nampak kecil, buruk, tapi tandasnya bersih. Secara umum. Kita di sini kalau tandas masjid ada 6, kadang-kadang 7 tak boleh guna. Patah sana sini tak pam apa macam-macam. Kita nak singgah untuk nak bersih dan sebagainya. Sebab itu saya bila bercakap soal integriti, soal etika ni, saya memang rasa cukup sedih. Kita pergi London pun serupa. West London, East London. West London didiami oleh orang Eropah, orang Yahudi, orang ni semua. East London banyak orang Islam. Kita pergi East London, kekotoran. Pergi ke West London, bersih dan sebagainya. Bagaimana kita nak bersyarah pada orang putih, pada orang Jepun tentang kebersihan sebahagian daripada iman? Ini hadirin sekalian. Banyaklah sejarah etika-etika dalam Islam ini yang ditinggalkan oleh orang Islam. Kita lihat cicit Rasulullah, Imam Zainal Abidin. Bagaimana dia buat kebajikan? Orang miskin tu tiap-tiap hari ataupun beberapa hari dia tengok ada susu di depan rumah. Dia tak tahu siapa yang menghantar. Cuma dia sedar bila susunya tak dihantar lagi di depan rumah. Barulah mereka tahu kerana susu tak dihantar depan rumah itu, orang miskin itu, kerana cicit Rasulullah itu wafat, meninggal dunia. Baru mereka sedar yang duk hantar susu depan rumah mereka ialah cicit Rasulullah. Artinya dibuat kebajikan sampai peringkat itu dalam sejarah tamadun Islam. Tapi semuanya itu ada sekalian, kita lihat etika-etika itu hampir tak ada pada orang Islam sekarang. Ini yang perlu kita kena lihat dari segi rasuah undang-undang kita ni dah tak kena tangkap. Itu lain macam kita bawa kereta lah, larilah 200 km sejam, kalau tak ada polis kita tak kena tangkap. Ini yang kita, perubahan berlaku di negara-negara lain. Saya tengoklah. Misalnya kalau kita pergi ke Thailand sekarang, Thailand, Bangkok. Kita turun saja di lapangan terbang, kita tanya teksi, dia tunjuk. Nak teksi mahal, premier teksi, 900 baht untuk pergi ke bandar.
Yang kedua, kamu boleh pilih teksi biasa. Itu dalam 500 baht. Kalau nak murah lagi, teksi lalu. Nak murah lagi, tut-tut. Dia beri 4 pilihan pada kita. Artinya kita pilih, kita nak teksi manakah atau nak naik tut-tut. Yang tut-tut ni mungkin RM15 untuk pergi ke mana? Negeri buta. Amalannya begitu. Saya dapat aduan banyak di Kuala Lumpur. Misalnya, bila saya berada di Beirut, you cakap negeri kamu murah, tapi kami pergi cukup mahal. Daripada KLIA nak pergi ke UIA, kami kena bayar $100. Saya kata, no, RM100. Artinya driver taksi kita mengambil peluang di atas sebutan itu, dolar dengan ringgit. Bila dia tanya, berapa nak pergi ke UIA? $100. Bila kawan itu bagi $100, dia berterima kasih, dia tak beritahu, no, only RM100, no $100. Bila $100, artinya RM300 lebih, mahal. Artinya usaha untuk menjelaskan keikhlasan itu tak ada kepada rakyat kita ataupun kurang. Ini secara umumnya. Pengalaman, bila saya sebut Iran ni sensitif sikit sekarang ni. Dia nak pergi ke arah nak tuduh mazhab. Saya nak ambil contoh pengalaman yang berlaku pada saya sendiri dengan isteri saya juga lah. Isteri ni lah juga, kat lain lah. Kami pergi ke satu hotel di Mashhad, hotel lebih kurang 4 bintang lah. Pergi minum kopi situ, masuk bilik air, isteri saya tertinggal cincin berlian. Cincin berlian. Adalah juga walaupun kecil. Lepas keluar dari bilik air, pergi ke perjalanan mengantar 3-4 jam, dia teringat cincinnya itu tak ada di jarinya. Saya kata, tinggal di mana cincin? Dia kata, di hotel tadi. Saya kata, nantilah kita balik pergi tanya. Kalau ada semula. Pergilah ke resepsionis dia tu. Kita tanya, kami ada tinggal satu cincin dalam bilik air tadi. Dia, dua cincin. Kemudian dia tanyalah, batunya berapa semuanya. Kemudian dia tanya 2-3 soalan, dia pun keluarkan daripada laci dia tu, adakah ini cincin kamu? Isteri saya kata, ya. Pun dia pergi balik semula. Bayangkan kalau di tempat kita, cincin hilang itu dijumpa oleh orang. Saya ingat 99.9% tak akan dapat balik. Dr. Syed Azman, ini lebih kurang benda yang sama. Dr. Syed Azman jalan dengan saya. Dia tertinggal kamera dalam teksi. Kameranya tu baru beli, lebih harganya RM2,000 lebih, $2,000, RM2,000 tu. Kemudian dah pergi jauh dah. Besok kami cuba pergi tanya tempat kami turun daripada teksi itu. Tempat turun teksi itu, kalau driver teksi itu pergi tinggal di kedai tempat kami turun. Besoknya kami pergi tanya kedai itu, ada tak driver teksi tinggalkan satu kamera di sini? Dia pun tanya 2-3 soalan, dia keluar kamera. Inikah kamera kamu? Kata, ya. Lalu kamera itu dikembalikan kepada Dr. Syed Azman. Dalam ingatan kita pergi tanya itu, kita mengharap 0% nak dapat balik. Tapi ini nilai integriti dan amanah wujud. Benda-benda seperti ini yang dari sekalian yang perlu kita pelupuri dalam masyarakat kita. Yang banyaklah hadirin sekalian yang berlaku dalam masyarakat kita yang perlu kita pupuk nilai ini. Dan nilai integriti ini tak kira parti politik. Betul, sekarang ini kita nampak yang banyak melakukannya selalunya yang berkuasa. Sebab kita belum berkuasa. Kalau berkuasa nak hadapi nilai-nilai suapan ini memang cukup sukar. Memang cukup sukar. Ini yang sebab institut ni buat program-program seperti ini saya amat sokong. Sebab
Sebab antara sekalian saya kata nak memupuk kembali nilai etika ini perlu satu usaha yang gigih dan kuat. Memanglah kita dapat seorang individu macam Tun Runi Aziz, macam Tun Jahadi, ya, itu individu. Kita mau kepahaman ini kepada organisasi, kepada rakyat dan kepada umumnya. Dan nilai ini jangan kita anggap kita ambil nilai Jepun, kita ambil nilai Sweden, tidak. Ini Islamic value yang dijalankan oleh orang lain. Islamic value yang dijalankan oleh orang-orang Eropah. Orang Eropah pun sebelum Perang Dunia Kedua, jemuan teruk dari kita lagi. Tapi mereka perbaiki hingga ke tahap ini sekarang. Dan kita, dari sekalian, kalau kita kembalikan etika ini, artinya kita mengembalikan tamadun Islam, ajaran Islam, diamalkan kembali oleh orang Islam dan oleh orang bukan Islam. Hadirin dan majelis sekalian, soal etika ini kita lihat merebak di semua. Kalau kita ke Mekah, itu lagi teruk, baksis. Bawalah berat manapun, tokeh haji kita kata, ini boleh selesai. Kalau beri sedikit, baksis. Nama yang bertukar, tapi suapan ada. Artinya kita semua kena berusaha sungguh untuk menyokong program integriti dan sambil kita cuba mengamalkan, termasuk saya yang bercakap ni, sebab dia memang perkara etika ni benda yang mudah dicakap tapi amat susah untuk diamal. Tapi kalau sudah jadi tabiat kepada kita, jadi budaya masyarakat kita, maka dia mudah. Sebab itulah kita lihat peranan ulama macam Ketua Ulama Melaka yang hadir pada hari ini dan tahu sejarah tamadun dan kehebatan etika tamadun Islam ini, berusaha untuk kita kembalikan. Barulah peringkat itu kita boleh bisyarah dengan sedap, Islam ya'lu wala yula alaih, Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sekarang kita boleh bisyarah, tapi orang jebek mulut lah, jebek. Begitu ya, bila orang lihat apa yang berlaku di dunia Islam dan third world khasnya. Itulah hadirin sekalian, satu usaha yang baik dan kita harap macam tadi nak buat semua parti politik join sekali. Tak apa. Sebab ini soal etika ni bukan soal dimonopoli oleh mana-mana parti politik. Soal civic, soal etika ni perlu dihayati terutama oleh pemimpin politik dulu. Kemudian pergilah kepada seterusnya. Dan perubahan ini kita nampak, alhamdulillah, dia akan makin baik seperti yang diharapkan semua ahli panel tadi. Wallahualam. Dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meresmikan program penutup forum pengukuhan integriti politik, pembantapan integriti politik negara, isu dan cabaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha.